Dalam video ini, Cikgu akan terangkan topik bab 8, garis dan sudut, iaitu subtopik 8.16, pembinaan geometri. Dalam topik ini, kamu akan lakukan pembinaan geometri dengan menggunakan alat geometri seperti jangka lukis dan juga pembaris. Pembinaan geometri merujuk kepada suatu proses melukis raja geometri menggunakan alat geometri atau perisian geometri dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Alat yang digunakan dalam pembinaan geometri, yang pertama adalah jangka lukis, pembaris, dan kemungkinan kamu juga menggunakan sesiku ataupun protektor untuk menentukan sama ada tembereng garis yang kamu bina itu mempunyai sudut 90 darjah. Pembinaan geometri yang pertama cikgu akan tunjukkan adalah cara-cara untuk kamu membina tembereng garis. Contoh 1, dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina tembereng garis XY yang panjangnya 6 cm. Langkah yang pertama yang perlu kamu buat dalam membina tembereng garis ialah buat satu garisan dahulu. Buat satu garisan dengan menggunakan pembaris. Selepas itu letakkan satu titik pada garisan tersebut. Contohnya pada titik tersebut kamu labelkan sebagai titik yang pertama yaitu X. Kemudian, kamu gunakan jangka lukis dan juga pembaris. Sukat jangka lukis tersebut dan pastikan panjangnya 6 cm. Selepas itu kamu tinggal tandakan pada garisan yang kamu telah buat tadi. Contohnya cikgu tandakan seperti ini. Maka setelah kamu tandakan, kamu perlu labelkan bahagian yang kamu tandakan itu sebagai Y dan tuliskan 6 cm. Maka siaplah tembereng garis dengan panjangnya 6 cm. Seterusnya pembinaan pembahagi dua sama serenjang suatu tembereng garis. Contoh 2, dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris saja, bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembereng garis XY. Pembahagi dua sama serenjang untuk suatu tembereng garis ialah garis yang kamu akan bina di tengah-tengah ini membahagi dua untuk garis XY ini ataupun tembereng garis XY ini. Jadi cikgu akan tunjukkan cara pembinaan pembahagi dua sama serenjang dengan menggunakan jangka lukis dan juga pembaris. Perkara pertama kamu perlu buat adalah gunakan jangka lukis kamu, letakkan jarum jangka lukis tersebut pada kedudukan titik X dahulu, untuk tembereng garis XY ini. Kemudian kamu buat bukaan jangka lukis kamu tersebut. Pastikan bukaannya melebihi separuh. Kamu boleh agak lebih daripada separuh, jangan kurang daripada separuh. Yang penting lebih dari separuh, contoh macam ni. Dan kemudian kamu tandakan di bahagian atas seperti ini. Kamu boleh buat tanda macam ni. Dan jangan ubah bukaan jangka lukis kamu, tanda lagi di bahagian bawah. Macam ni. Selepas itu, pindahkan kedudukan jarum jangka lukis kamu pada titik Y. Sama macam tadi, jangan ubah bukaan jangka lukis kamu dan tandakan pada bahagian atas dan bawah untuk tembereng garis ini. Seterusnya, setelah kamu buat penanda dengan menggunakan jangka lukis tadi, sekarang kamu gunakan pembaris untuk sambungkan persilangan tersebut. Gunakan pembaris dan lihat titik persilangan untuk di atas dan juga di bawah ini, dan kemudian kamu tinggal buat garisan lurus ke bawah dan nilai sudutnya adalah 90 darjah. Kamu boleh tandakan sudut tegak di sini 90 darjah. Maka terhasillah pembahagi dua sama serenjang untuk tembereng garis XY. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan bagaimana pembinaan garis serenjang kepada suatu garis lurus. Contoh 3, dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina satu garis lurus yang berserenjang dengan garis XY dan melalui titik P. Maksudnya, kita tidak membina garis serenjang di tengah-tengah, tetapi garis serenjang tersebut mesti melalui titik P. Dan lurus ke bawah, yaitu sudutnya mesti 90 darjah. Mula-mula cara untuk kamu membina garis serenjang melalui titik P ini, kamu ambil jangka lukis kamu, letakkan jarum jangka lukis pada titik P. Kemudian buat satu penanda ataupun satu lengkok pada tembereng garis tersebut.
dengan menggunakan jangka lukis. Okey, contoh cikgu buat macam ni. Bukaannya pastikan sampai kepada garis lurus tersebut. Okey, contoh macam ni dan kamu perhatikan ada persilangan antara lengkok tersebut dan juga garis XY. Okey, selepas itu ambil jangka lukis kamu, pindahkan, jangan ubah bukaannya. Pindahkan jarum tersebut pada titik persilangan di garis tersebut. Okey, kemudian tandakan, buat penanda lagi di bahagian bawah. Sama juga ubah kedudukan jarum jangka lukis kamu ke sebelah kiri lagi. Dan kemudian buat tanda yang sama seperti yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, dan kamu perhatikan ada garis bersilang. Dan yang terakhir, di persilangan garisan tersebut, kamu tinggal buat satu garis lurus yang menyambungkan ke arah titik P. Maka lengkaplah pembinaan garis renjang untuk suatu garis yang melalui titik P. Okey, contoh seterusnya pula, kamu perlu membina satu garis renjang, iaitu garis lurus yang bersudut 90 darjah, tetapi melalui titik P yang berada pada garis XY. Okey, kalau tadi titik P-nya berada di luar garis XY, kali ini titik P-nya berada di garis XY. Okey, cara untuk membina garis renjang yang melalui titik P pada garis XY ini, mula-mula kamu ambilkan jangka lukis kamu, letakkan jarum jangka lukis pada titik P dan kemudian buatkan penanda pada garis XY tersebut. Okey, buat tanda di bahagian kiri dan juga di bahagian kanan. Okey, macam ni. Okey, bukaan jangka lukis kamu jangan ubah. Okey, seterusnya kamu pindahkan jangka lukis kamu, letakkan jarum jangka lukis pada bahagian yang kamu sudah tandakan tadi dan pastikan bukaannya melebihi separuh, iaitu melebihi titik P ini. Jadi kamu boleh buka melebihi titik P. Okey, contoh seperti ini dan tandakan pada bahagian atas. Okey, macam cikgu buat. Kemudian tanda lagi di bahagian bawah. Okey, pindahkan jarum jangka lukis pada bahagian sebelah kanan, penanda yang kamu sudah buat dan jangan ubah bukaan jangka lukis. Kemudian buatkan penanda di bahagian atas dan bawah ini sama seperti yang kamu buat tadi. Okey, akhir sekali ada persilangan di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Maka kamu tinggal sambungkan garis tersebut dengan menggunakan pembaris, buat satu garis lurus dan akan melalui titik P pada garis XY tersebut. Seterusnya pembinaan garis selari. Okey, dua garis dikatakan selari jika dua garis itu tidak akan bertemu dan jarak tegak di antara dua garis adalah sentiasa sama. Okey, sebagai contoh kamu perhatikan garis AB dan juga garis CD. Okey, garis AB dan juga garis CD ini dikatakan selari apabila dua garis ini tidak akan bertemu. Kalau kamu panjangkan garis AB dan garis CD ini, tetap tidak akan bertemu dan jarak tegaknya, maksudnya jarak tegak, jarak antara dua garis ini, contoh yang cikgu tunjukkan ini, sentiasa sama. Contoh jaraknya di sini ialah 3 cm. Maka jarak tegak di sini pun juga 3 cm. Maka garis AB dan juga garis CD ini adalah garis selari. Dan garis selari biasanya kita akan dapat kenal pasti apabila dia ada penanda macam ni, arah anak panah. Maksudnya garis tersebut adalah selari. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana pembinaan garis selari dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris saja. Okey, contoh 5, bina satu garis yang selari dengan garis XY dan melalui titik P. Okey, perkara pertama, kamu ambil jangka lukis, letakkan jarum jangka lukis pada titik X. Kemudian, buka jangka lukis kamu dan pastikan mata pensel tersebut berada pada kedudukan titik P. Okey, dan kemudian tandakan pada titik P tersebut. Seterusnya, jangan ubah bukaan jangka lukis. Pindahkan jarum jangka lukis kamu, letakkan pada titik Y. Okey, selepas kamu letakkan pada jarum jangka lukis pada titik Y, okey, buatkan satu penanda seperti yang kamu buat pada titik P tersebut. Okey, kali ini buat lebih panjang dan seterusnya letakkan semula jarum jangka lukis kamu pada titik X. Seterusnya buat bukaan pada jangka lukis. Okey, pastikan bukaan tersebut sama panjang dengan tembereng garis ataupun garis X, Y. Okey, macam cikgu buat macam ni. Dan pindahkan jarum jangka lukis pada titik P dan buat penanda untuk menghasilkan persilangan garis. Okey, macam ni. Dan kalau kamu tengok ada persilangan garisan di bahagian sini, kamu tinggal buat satu garisan dari titik P dan sambungkan ke persilangan tersebut. Kemudian buat satu garis
lurus. Okey, kamu boleh labelkan titik ini sebagai titik Q. Okey, itu sahaja untuk pembinaan geometri yang melibatkan pembinaan tembereng garis dan juga pembinaan garis selari. Jadi cikgu harap kamu boleh cuba latihan yang berkaitan dan cuba untuk bina sendiri berdasarkan contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan topik pembinaan geometri ini. Nice.